Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik KSSM baharu. Okey, jadi kita teruskan iaitu bab 9 kita, kebarangkalian, peristiwa bergabung. Okey, jom kita teruskan dengan soalan. Okey, untuk soalan-soalan ini, cikgu mempunyai cara cikgu sendirilah, iaitu caranya adalah kita illustratekan apa yang jadi dan kita ada antara cara-caranya lah kita ada cara menggunakan atau dan sebagainya, tak apa. Cikgu nak terang bagaimana untuk cara cikgu yang buat. By the way, adik-adik boleh gunakan apa sahaja cara yang apa sahaja cara yang adik boleh guna. Boleh pakai cara cikgu di sekolah ataupun boleh pakai cara cikgu atau boleh pakai cara mana-mana. Okey, yang penting jawapan mesti betul. Jom kita tengok jawapan dia, macam mana cara dia. Jadi kita tengok soalan pertama, sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. 2 batang pen dipilih secara rawak dan hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen dipilih berwarna yang sama. Okey. Jadi caranya adalah kita imagine dan kita illustratekan apa situasi yang kita boleh ada. Ini adalah kotak dan kotak ini ada pen kuning. Jadi kita label lah, okey, 3 kuning. Okey, tulis huruf macam ni je, senang. Okey. And then 5 berwarna merah dan hanya 1 sahaja warna hitam. Jadi dia kata 2 akan dipilih. Jadi ini pen yang pertama, ini pen yang kedua. Contohnya. Okey, dan kita ada beberapa situasi di sini. Okey, pen pertama, pen kedua ada beberapa situasi, iaitu situasi pertama di sini adalah, okey, cikgu tulis situasi pertama adalah pen pertama kuning dan pen kedua pun kuning. Ini situasi pertama. Situasi kedua, pen pertama merah dan pen kedua pun merah. Dan situasi ketiga, pen pertama hitam, pen kedua pun hitam. Tetapi di sini pen hitam adalah mustahil, adalah situasi yang mustahil. Kenapa hanya ada 1 sahaja? Jadi bila 1 dia tak boleh ada 2, pilih samalah, sebab bila dah pilih 1, lagi 1 hitam dah tak ada. Jadi ini kita potongkan dia sebab apa? Ini dah dikira mustahil. Alright, jadi situasi kita adalah kuning dan merah dan merah. Jadi caranya adalah kita kena kira kebarangkalian di dalam kurungan inilah. Jadi kita tengok macam mana nak pengiraan dia. Jadi untuk situasi pertama tadi, yang pertama adalah kuning dan yang kedua pula kuning. Jadi untuk kalau pertama kuning kat sini, apakah kebarangkalian dia? Ini adalah kebarangkalian yang bergantung, ya, dia memberi kesan kepada kebarangkalian yang kedua. 3 kuning, jadi 3 daripada berapa jumlah dia? Okay, kena tengok jumlah dia berapa. 3 campur 5 campur 1, 9 jumlah dia. Okay, jadi ada 3/9. Kemudian yang kedua pula akan terkesan sebab apa? 1 dah dikurangkan. Bila 1 dah dikurangkan, dia akan jadi 2/8. Jumlah pun kurang 1, kuning pun kurang 1. Jadi sebab itulah 2/8 di sini. Alright. Itu untuk kuning. Alright. Macam mana pula untuk merah pula? Okay, alright. Untuk merah pula adalah situasi kedua. Merah dan merah juga. Merah juga adalah macam mana? Merah kebarangkalian pertama adalah 5/9. Kemudian yang kedua pula adalah kurang 1. Kurang 1, 4/8. Okey, dan cara cikgu pula adalah bila di dalam kurungan kita darab dan di luar kurungan kita tambah. Alright, jadi 3/9 darab dengan 2/8 kita akan dapat 6/72. Di sini pula kita akan dapat 20/72. Jadi bila kita tambahkan dia jadi 6/72 campur dengan 20/72 kita akan dapat 26/72. Dan ini jawapan ni adik-adik boleh simplifikan. Tak simplifikan pun tak apa, simplifikan pun boleh. Okey, bila bahagi dengan 2 kita dapat 13/36. Ini jawapan dia. Okey. Jom kita tengok situasi yang kedua, iaitu soalan yang kedua. Soalan kedua ni pula agak susah sedikit. Okey. Jadi satu nombor satu nombor dipilih secara rawak dari set S, iaitu nombornya adalah daripada 1 hingga 30. Hitung kebarangkalian mendapat nombor gandaan 3
dan 12, dan yang kedua adalah mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8. Jadi ada dua keyword di sini, dan atau. Apa beza dia? Okey, jadi kena faham di sini, dalam situasi dan di sini, dia merupakan dua keadaan dalam satu situasi. Tetapi kalau atau pula, dia merupakan dua keadaan dalam dua situasi. Okey, kalau senang fahamkan dia adalah dan, perkataan dan di sini, dia adalah 2 in 1. Tetapi kalau dan atau di sini, dia adalah 2 in 2. Macam mana kita nak buat cara ni? Macam mana kita nak buat apa pemahaman 2 dalam 1 dan 2 dalam 2? Jom kita tengok macam mana pengiraan dia. Okey, pertama sekali dia kata mendapatkan nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Jadi gandaan 3 ni soalan A. Gandaan 3 ni apa? 3 darab 1, 3, 3 darab 2, 6 dan sebagainya lah. Okey, 15, 18, 20, 21, 24 dan 27 dan 30. Okey, dan kemudian gandaan 12. Gandaan 12 pula macam mana? 12, 24. 36 tak boleh sebab apa? Lebih daripada 30. Jadi dia kata adalah dua situasi. Dia kata dan di sini dua situasi, dua keadaan dalam satu situasi, iaitu 2 in 1. Dua keadaan dia mestilah gandaan 3. Mestilah gandaan 3. Dia mestilah gandaan 3 dan gandaan 12. Jadi apakah nombor yang sama kedua-duanya? Gandaan 3 dan gandaan 12 adalah ini, dan gandaan 3 dan gandaan 12 adalah sini. Jadi nombornya adalah, cikgu tulis di sini, gandaan 3 dan 12 hanyalah 12 dan 24 sahaja. Jadi ada dua nombor sahaja daripada 30 nombor. Jadi sebab itulah jawapan dia adalah 2 nombor daripada 30 nombor. Iaitu daripada 1 sampai 30 lah. Jadi sebab itulah jawapan dia adalah 1/15. Okey, itu untuk jawapan dia. Hanya dua sahaja nombor, iaitu 12 dan 24 di sini. Yang kedua pula, dia kata atau. Okey, kena tengok perkataan dia atau. Dia kata faktor bagi 20. Okey, iaitu faktor 20 atau faktor 8. Okey, faktor 20 pula macam mana? 20 adalah 1 darab 20, 2 darab 10, 3 tak boleh, 4 darab 5. Jadi nombornya hanyalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Gandaan 8 pula macam mana? 8 adalah 1 darab 8, 2 darab 4. Itu sahaja. Jadi nombornya adalah 1, 2, 4, 8. Jadi apakah nombor-nombor daripada 20 dan 8 di sini? Dia adalah dua situasi yang berbeza. Tapi dia dua keadaan. Kena tengok, tetapi di sini dia ada nombor yang bersilang. Untuk 20 kita ada 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Untuk 8 dia ada 1, 2, 4 dan 8. Dan kita akan nampak di sini 1, 2, 4 adalah nombor yang bertindih. Bila nombor yang bertindih kira satu kali sahaja. Alright, bila nombor yang bertindih kira satu kali sahaja. Ataupun adik-adik boleh faham, dia adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, tapi cara cikgu senang saja. Kalau dia bertindih kira sekali sahaja. Jadi nombor-nombor yang kita ada adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20 dan seterusnya 8. Yang ni kita potongkan dia. Sebab apa dia bertindih? Jadi ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kat sini jawapan dia adalah ada 7 nombor daripada 30 nombor. Jadi itulah jawapan dia 7/30. Okey. Jadi itulah caranya macam mana nak buat. Jadi cikgu berhenti di sini dahulu, nanti kita sambung untuk video yang seterusnya dan untuk soalan-soalan yang seterusnya. Kalau ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey, dan cikgu dah tinggalkan link Telegram di bawah, dan untuk pengetahuan adik-adik, link Telegram di bawah kuat aktif ya. Okey, dan nantikan
surprise daripada cikgu di dalam grup Telegram. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada yang dah join grup Telegram dan nantikan surprise-nya. Alright, itu sahaja daripada cikgu untuk video kali ini dan terima kasih. Jumpa lagi.